Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan penonton yang dihormati sekalian, kita pada hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam program bicara kitab siri yang ke-8 dan program kali ini bersama kita ialah senior saya sendiri, iaitu bekas pelajar Mahad Tahfiz Al-Quranul Karim Pulau Pinang, dan sekarang dikenali sebagai kitab lah, Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Kitab Pulau Pinang, iaitu yang berbahagia Ustaz Syafiq Ghani. Apa khabar Ustaz? Sihat? Baik, sihat Alhamdulillah. Fadil Dr. Syarin, macam mana, sihat ke? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Syafiq senior saya di Al-Masyhur, kemudian senior di Mahad Tahfiz batch yang ketiga. Saya batch yang kelima Ustaz Syafiq, ya? Betul. Dan Ustaz Syafiq juga sekampung dengan saya, Bayan Baru. Betul Ustaz? Betul, se-Korea kita. Satu Korea. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini Ustaz Syafiq Yusof ini akan ceritakan kepada kita tentang kelebihan menuntut ilmu. Saya teringat satu ayat dalam surah Mujadalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah meninggikan darajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di dalam kalangan kamu. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan bicara kitab pada kali ini kepada yang berbahagia Ustaz Syafiq Ghani. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Syarin selaku moderator kita pada hari ini. Seterusnya guru-guru di kitab yang saya kasihi dan hormati, begitu juga pelajar-pelajar dan seterusnya semua penonton-penonton yang menyaksikan siaran kita ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kita kebahagiaan dan kemuliaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira pilihan yang kita buat untuk kita berada di kitab, terutamanya untuk pengajian-pengajian ilmu Islam ni, adalah satu pilihan yang terbaik lah yang kita buat. Jangan kita ragui tentang pilihan kita berada di kitab ni, terutama ambil jurusan tahfiz ni. InsyaAllah seperti mana yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada kita, adalah berkaitan dengan orang-orang yang paling terbaik sekali pada pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran pada orang, itu bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang paling baik sekali dan orang yang paling mendapat faedah yang sangat besar dengan apa yang dibawa dalam ajaran Islam ni. Maka kita berada di satu lokasi dan satu posisi yang sangat terbaik sekali, adalah kita belajar Al-Quran, dan dalam masa yang sama insya-Allah nanti ada ruang dan peluang kita akan mengajar pula Al-Quran tu. Jadi di awal-awal tadi tu Dr. Syarin juga dah bacakan pada kita ayat daripada surah Mujadalah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang berilmu di kalangan kamu. Jadi orang yang berilmu ni, asas semua ilmu di muka bumi ni adalah, nama dia adalah Al-Quran, yang menjadi sebahagian daripada
mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung sekali. Walaupun kita nampak peristiwa Isra' dan Mi'raj itu satu peristiwa yang besar, walaupun kita nampak peristiwa mukjizat-mukjizat yang lain itu sebagai satu mukjizat yang besar, tetapi mukjizat Al-Quran ni menjadi satu mukjizat yang sangat besar, dan yang lebih luar biasanya ialah kerana Al-Quran ini satu-satu mukjizat yang kita dapat lihat sehingga sekarang ini. Bukan kata mukjizat Nabi-Nabi yang lain, bahkan mukjizat baginda Rasulullah SAW pun kita tak boleh tengok dah. Termasuknya dengan bulan terbelahnya, dengan unta yang datang kucuk kaki Nabi SAW, termasuk dengan dhab yang berbicara dan sebagainya. Semua tu kita tak boleh nampak dah, tak boleh tengok dah. Tapi satu je Quran yang kita boleh tengok. Dan lebih mukjizat lagi adalah apabila kita mula hafal Al-Quran, kita mula tadabbur Al-Quran dan kita amalkan dalam kehidupan, dan semua tu proses itu berlaku daripada awal sehingga ke peringkat apa kita sekarang ni doktor, di master dah dekat kitab. Setakat ni belum lagi, diploma dan Belum. degree. Ijazah lah. Program di ijazah dan program diploma. InsyaAllah akan datang. InsyaAllah. Ijazah tu pun hebat dah. Kalau ada ijazah dalam bab Al-Quran ni, dengan kiraatnya, dengan ilmu rasmul Qurannya, dengan dhabtul Quran dan sebagainya, itu semua adalah sebahagian daripada ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang pada kita untuk kita berada di dalam tempat yang sangat baik. Jadi saya memohonlah pada semua pelajar-pelajar, terutamanya yang mahasiswa-mahasiswa yang berada di kitab ni, ambil peluang yang sebenarnya, kerana ilmuwan-ilmuwan yang berada di kitab tu bukan calang-calang lah. Antaranya saya sendiri khatam tasmik dengan Al-Fadil Ustaz Yazid Saleh. Moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia guru saya ni dan beri pada dia kesihatan dan kemuliaan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan begitu juga guru-guru yang lain yang ajak kiraatnya. Dulu ada Ustaz Rashid, sekarang tugas di Brunei. Ustaz Syarin, Dr. Syarin sempat dengan sempat dah bersama dengan Ustaz Rashid? Tak sempat. Lepas Ustaz Rashid. Lepas Ustaz Rashid tu. Baguslah guru yang kita kata begitu committed lah. Memang orang seriau lah kalau Ustaz Rashid ni. Kalau dia bertugas petang tu, memang jarang lah orang nak tasmik, nak ponting murojaah tu. Sebab dia tak kira lah umur mahasiswa ke tak mahasiswa ke. Syarat dia jangan dia main dulu. Kalau dia masuk dulu, kemudian kita main lambat pada dia, memang kalau bahasa Pulau Pinang memang gelap masa depan kita lah. Memang dia tak kisahlah untuk tampi ke apa ke, orang tengok ke apa ke, besar ke, tak ada. Memang denda dia tu. Jadi kesan lah daripada tu. Kita ada Ustaz Helmi, dan baru-baru ni saya tengok banyak juga pensyarah-pensyarah daripada Jordan. Ustaz Dr. Syarin pun luruh daripada Jordan dan sebagainya. Jadi kita boleh ambil manfaat yang besar lah. Sepanjang kita duduk di kitab ni, kita dapat mengambil faedah yang besar. Kerana man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Jadi kita dalam fatrah kita sekarang sedang dalam pengajian ni, tak kiralah sijil ke, diploma ke, ijazah ke, dalam proses kita belajar ni. Jadi saya serulah kepada semua mahasiswa-mahasiswa, kita gunakan masa kita dengan terbaik. Dan begitu juga kita ada di Pulau Pinang ni, kita boleh cari juga, contohnya lepas maghrib ke, ada banyak kuliah-kuliah pengajian, tuan-tuan guru yang akan mai kongsi di masjid dan surau. Boleh kita tengok ada ruang yang mana yang lebih, kita boleh juga. Jangan kekok dan jangan malu. Dan banyak kok saya tengok mahasiswa-mahasiswa yang bergerak datanya untuk rumah ke rumah, untuk mengajar orang Quran apa semua. Saya kira itu satu bagus sangat lah kita rasa kan. Kerana apa, di samping kita belajar, kita boleh juga adaptasi ilmu yang kita belajar tu bersama dengan masyarakat. Ini yang saya kira mungkin di kitab pun kita memberi satu ruang yang baik juga kepada mereka, Doktor, supaya mereka boleh turun ke masyarakat, membawa, bukan kata Al-Quran tu sendiri, secara tidak langsung membawa nama kitab tu sendiri. Orang kata ni pelajar mana ni? Oh ni ngaji kat mana ni? Ngaji kitab. Jadi nama kitab tu akan naik. Di samping kita tu, dia ialah dengan akhlak Al-Quran, seperti mana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut berkaitan dengan adab hamalatul Quran, orang yang hafal Quran ni, dengan akhlaknya kita bawa pada orang,
Jadi mungkin orang yang kita ajak Quran tu, mak dia, ayah dia rasa macam bagusnya akhlak anak-anak orang yang hafal Quran ni. Dia akan encourage atau tasjih atau bagi semangat dan bagi semangat lah anak-anak dia pun nak hafal Al-Quran juga, nak jadi ilmuwan-ilmuwan dalam agama Allah SWT. Jadi mahasiswa, sidang penonton, semua yang dirahmati oleh Allah SWT, bila kita main mengaji ni, bila kita main belajar ni, tapi kita dalam tempoh kita belajar ni, kita kena perbetul niat kita lah. Yang tu lah yang paling betul sekali. Sebab itulah bila kita nak semayang pun mula-mula dengan niat, nak puasa pun mula-mula dengan niat. Kita tengok bab-bab fiqh ni, kita nak mula semayang ke apa semuanya, apa-apa pun dia akan mula dengan niat. Kerana ulama'-ulama' yang besar pun bila tulis kitab, memang mereka akan mulakan kitab mereka itu adalah dengan innamal a'malu binniyat. Kerana apa saja proses yang berlaku selepas daripada tu adalah tertakluk macam photostat daripada apa yang kita ada. Kalau niat kita betul, kita niat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mudahkan untuk kita. Kerana apa? Baginda Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyujaziya bihi al-ulama atau liyumariya bihi as-sufaha atau yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dia belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tetapi ada 3 niat yang tak baik yang ada pada dia. Kebiasaannya orang belajar ilmu ni, dia akan tersasar daripada niat dia tu, dan dia akan jadi tersasar tu pada 3 situasi. Yang pertama apa dia? Untuk dia ni belajar untuk menandingi para alim ulama'. Menandingi para alim ulama' ni, kata para alim ulama', maksud dia apa dia? Bukanlah kita ni menandingi para alim ulama' tu, kita tak dibenarkan untuk hafal matan yang lebih banyak, untuk hafal hadis yang lebih banyak. Bukan. Maksud dia, dengan dia belajar ni, dia rasa dia lebih pandai. Bahkan bukan daripada guru dia. Bukan dia kata dia lebih pandai daripada Imam Nawawi ke. Tak. Dia kadang-kadang dia rasa dia lebih hebat daripada guru dia sendiri. Perasaan tu pun kata para ahli ulama adalah perasaan yang kalau boleh kita jauhkan daripada diri kita, kerana niat-niat yang tak baik itu kadang-kadang boleh menyebabkan kita ni jauh daripada dapat keberkatan dan rahmat daripada ilmu yang kita belajar dan ilmu yang kita menuntut di satu-satu tempat tu. Itu niat yang pertama lah. Dia rasa apa? Bila dia belajar, dia lebih sempoi, dia lebih canggih, dia lebih hebat daripada guru dia. Dia rasa, alah, ustaz aku tu terang benar sangat, aku lebih hebat daripada dia. Perkataan-perkataan macam ni akan menyebabkan seseorang itu, walaupun pada dasarnya dia nampak macam hebat, tetapi sebenarnya keberkatan ilmu tu akan menyebabkan dia jadi jauh. Jauh macam mana dia akan jadi? Jauh ni dia akan jadi sehingga menyebabkan dia tu akhirnya terjerumus dalam talbis iblis. Contohnya, apa dia talbis iblis? Dia rasa pahala dia semua hilang dengan sombong, dengan ujubnya, dengan takaburnya. Maka ada akhirnya akan berlaku sifat apa pada dia? Sifat anania. Sifat anania ni maksud dia keakuan. Aku yang lebih hebat, aku yang lebih canggih, aku yang lebih power, aku yang apa semua, aku ni lah. Ini adalah sifat, apa kata ulama? Ini adalah sifat yang ada pada Qarun. Sifat yang ada pada Fir'aun. Sifat yang ada pada Iblis. Ana khairum minhu. Qarun kata apa? Qala innama utitu ala ilmin indi. Semua tu aku dapat kerana ilmu yang ada pada aku. Maka perkataan-perkataan yang seperti itulah dia akan menyebabkan seseorang itu akan terjauh daripada rahmat Allah SWT. Itu yang pertama, kita kena jaga niat kita. Kita bukan nak challenge siapa-siapa. Kita belajar kerana Allah SWT. Niat yang kedua, kita belajar ilmu agama Allah SWT sampai jangan kita ni dengan niat untuk bermujadalah atau berdebat dengan orang yang jahil. Bila aku dah pandai, aku nak pergi fight dengan dia ni. Bila aku nak pandai, aku nak menang hujah dengan dia ni. Aku dah pandai. Kebiasaannya, doktor, kita dah tengok kadang-kadang macam orang silat ni lah. Dia kalau orang baru belajar buah silat 1, buah silat 2, buah silat 3 ni, dia kena nak tunjuk orang lah. Dia kena cekak baju orang, dia kena nak jet muka orang, dia kena nak belasah orang aja. Sebab dia baru tahu 1-2 buah. Tapi kalau kita dah belajar lama tali pinggang daripada
putih tukar ke hitam, tukar ke biru, tukar kalau taekwondo kan, tali pinggang ke tali pinggang. Dan kita pun kalau dalam silat ini dah jadi maha guru dah, tok guru yang hebat dah. Masa tu orang main pun pisau depan muka pun kita relax lagi. Selagi dia tak sentuh badan kita, selagi tu kita dia relax. Tapi dia mensentuh lah, cak 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 dia kilas gitu. Tu orang yang power dan pandai. Biasa lah. Baru pergi kelas apa, kelas sikit gitu dia cara nak tunjuk pandai lah. Macam tajwid lah. Dia bawa bentuk guru dia bawa ajak je. Iyyaka na'budu bawa pebetih Fatihah ya. Oh dia pergi masjid dia kira semua orang salah lah. Tok Imam ni tak betul, Tok Imam ni azan tak betul, Tok Bilal ni azan tak betul. Waladhdallin tak cukup, mak lazim 6. Tak cukup. Aku dah kira batai. Ui, batai terus. Dia tak sampai lagi peringkat lahan yang jali, lahan yang khafi dalam bab tajwid apa semua. Tak ada dah. Dia kira pukul rata semua tak betul. Saya teringat doktor ada satu mamu kita di Pulau Pinang ni. Ada sekali tu duk habis kuliah semua tu, mamu tu mai. Mamu tu mai dia kata, Ustaz, saya mau cakap sama satu ustaz satu benda dia kata. Di Pulau Pinang ni Ustaz dia kata, semua imam baca tak betul. Ini Fatihah semua tak betul. Semua sudah rosaknya. Saya susah mau pergi semayang. Ustaz tahu tak? Itu imam Masjidil Haram pun baca tak betul. Itu saya rasa macam hebat sangat dah ni. Kalau setakat imam Pulau Pinang, boleh tahan lagi tak? Imam Masjidil Haram padahal ikut belakang dia tu ulama-ulama dunia tu semayang belakang dia. Biasalah manusia ni kan, kadang-kadang dia nak tunjuk, kadang-kadang kita niat nak belajar ilmu ni kan apa. Jadi anak adik-adik lah, boleh kita bahasakan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita duduk di kita berbetul niat kita. Bukan kita belajar nak tengok salah siapa, tapi dengan niat kita nak perbetul. Kita nak perbetul orang tak sama dengan bermujadalah dengan orang. Mujadalah ni maksudnya kira nak fight, kira nak tumbuk, kira nak dia ada benda yang dia nak kata. Tapi bila kita kata hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, seru pada agama Allah Ta'ala dengan hikmah. Hikmah ni dia adalah fleksibel. Ada kalanya hikmah tu dia boleh jadi marah. Ada kalanya kita tinggikan suara, dia sebahagian daripada hikmah. Ada kalanya kita rendahkan suara, tu sebahagian daripada hikmah. Kita tengok madu'u kita siapa dia. Jadi kita belajar ilmu agama Allah Ta'ala, tak utama ilmu Quran ni, dia kena ada mencakupi dan merangkumi semua keadaan tu. Jadi insya-Allah kita akan tengok kualiti nilaian Quran tu. Macam mana Aisyah radhiyallahu ta'ala sebut, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Bila tanya macam mana akhlak dan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala tu siapa dia? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling rapat, selalu kenal Nabi ni. Apa kata Aisyah? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Quran. Maknanya Nabi di rumah pun baik, bukan kata di luar rumah. Kita luar rumah ni ialah pegang tasbih subhanallah subhanallah, wirid lepas mayang tu Allahu akbar. Tengok mata ni atas dah. Tasbih besar kepala arnab pun subhanallah subhanallah tu. Hebat sangat dah. Tapi balik rumah belum tentu menyerap pegang controller TV lah. Ada drama-drama dia tak boleh tinggal tu. Ada agak bahagian-bahagian tu. Tapi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah tu hebat lah. Siapa kata? Aisyah radhiyallahu ta'ala sebut, maka akhlak Nabi SAW tu adalah bersandar atau berdasarkan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Dan yang bertiga, kita nak perbetul. Kita nak cerita tentang kelebihan kita belajar ilmu, dan kita kena perbetul niat kita. Jangan kita ni belajar bukan untuk atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya. Apa kata Nabi SAW? Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Atau dia nak buat orang supaya follow dia. Tujuan dia belajar ilmu agama supaya dia rasa nanti aku boleh jadi YouTuber, aku boleh jadi influencer, aku nak jadi tak apalah macam-macam lagi kan, istilah-istilah kita ni, supaya followers aku banyak. Hang berapa? Aku 124,000, hang 342,000. Banyaknya orang ikut dia. Lebih banyak orang ikut, lebih besar mudarat dia. Kalau satu kesilapan kita buat, hampir 300,000 orang kesan daripada kesilapan yang kita buat. Jadi tak apa. Dikenali tak dikenali tu dia akan mai. Kita belajar kerana Allah SWT, dan kita jaga adab kita dengan guru-guru kita lah, terutamanya
dengan walaupun kita kata alah yang ni kami dah main peringkat mahasiswa dah, takkan kami nak jaga juga. Jangan macam tu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita lihat bagaimana adabnya dengan guru dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun aku dengan umur Imam Malik begitu jauh, selang beberapa lorong, tetapi tak pernah satu hari aku tidur kaki aku menghadap ke arah rumah Imam Malik. Padahal rumah Imam Malik tu jauh, bukan rumah dekat. Selang banyak lorong tu, jauh tu. Tapi dia kata adabnya tu begitu luar biasa. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata, aku duduk depan Imam Nawawi, Imam Malik, aku akan buka helaian Quran aku ni, helaian kitab aku ni satu demi satu, li'alla yasma' waqa'a, supaya dia tidak dengar atau dia tidak diganggu dengan muka surat yang aku duk buka. Ya Allah, benda tu kita kata tak ada apa lah, buka buku je bukan ada pun. Kita kalau buka buku macam mana? Syarah kalau masuk buka muka surat, cak, buka buku tu. Bukan kata syarah terganggu satu kelas. Kita yang buka tu sampai kemek-kemek kitab. Allahu Akbar. Imam Nawawi lah, Imam Ta'ala, guru dia ajak dia pergi rumah. Dia tak mau pergi rumah. Orang kata, pilah guru ajak. Dia kata tak mau. Sebab apa? Sebab takut nanti masa aku pergi rumah dia jemput rumah aku makan, aku takut suapan aku terdahulu daripada suapan dia. Padahal dia baru mungkin duk cicah roti ke apa dengan full ke apa. Zaman-zaman orang Arab makan tu kan. Makanan-makanan, takut suapan dia lambat. Aku pergi suap dulu sebab aku rasa itu tak ada adab. Allahu Akbar. Inilah dia keberkatan ulama-ulama dulu, sehingga bukan saja mereka hafal Quran, dengan astrologinya mereka kuasai, dengan tipnya mereka kuasai, dengan benda-benda pembinaannya mereka kuasai, benda-benda yang luar biasa, yang sehingga hari ini Ibn Sina dan sebagainya menjadi rujukan-rujukan dalam dunia Arab, ketika seluruh dunia dalam tip, dalam perubatan medik terutamanya, kerana banyak benda-benda yang berkaitan dengan matematik sebagainya yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala, barakah daripada adab mereka terutama dengan guru mereka sendiri. Jadi kita rajin juga dengar doa para alim ulama supaya mereka jangan apa dia? Apa dia doa mereka? Allahumma stur uyubana. Ya Allah, tutuplah aib kami. Kalau kami ada kesilapan, tutuplah aib kami. Wa uyuba muallimina, dan kesilapan guru-guru kami. Yalah tuan-tuan, adik-adik mahasiswa yang dirahmati oleh Allah SWT, mahasiswa ni pensyarah kita pun, dia manusia biasa juga. Ada kalanya dia buat silap, ada kalanya ada benda. Kita jangan melihat benda-benda itu sebagai satu benda yang menyebabkan kita terhijab rahmat. Sehingga mereka doa, wa'uyuba mu'allimina, ya Allah tutup. Kalau ada di kalangan guru-guru kami yang ada kesilapan dia, kami ni jangan nampak benda tu. Kami dengar lah, baiklah kami dengar. Jangan sampai kami nampak benda tu. Wa'uyuba mu'allimina anna wala tuzhib barakata ulumihi ma'anna ya arhamar rahimin. Dan jangan kau hilangkan barakah guru-guru kami disebabkan kami ni pergi tengok benda-benda tak elok macam tu, kami duk sangka buruk dan sebagainya. Tutup ya Allah. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup pada kita aib-aib guru kita dan aib kita dan sebagainya, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri keberkatan yang banyak kepada kita. Jadi saya juga dalam masa yang sikit yang ada ni, sama-sama nak menasihatkan kita dalam kita nak mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, yang pentingnya itu adalah kita fokus. Fokus maksud dia apa? Yalah, susah kita nak bang sekarang ni bila kita dah campur lah, terutama kan lakinya perempuan lah apa semua. Jadi kita hilang fokus sikit lah bila kita duk main macam tu lah. Orang Pulau Pinang kata marka tak marka semua macam tu kan. Tak apa, kita tutup mata, kita hafal Quran. Adalah nanti insya-Allah Allah hantar mai suami soleh tu, tak payah duk kalut sangat. Mau tak you jadi imam ai? Mau tak you jadi imam ai? Manjang duk imam aku tu, dalam mati jadi imam sembahyang jenazah aku tu ya. Tak apa, belajar dulu hafal Quran dulu pelan-pelan. Dia sebab benda-benda macam ni dia boleh ganggu fokus kita, sehingga kita nak hafal jadi tak boleh, nak tasmid jadi tak boleh, ingatan hafalan-hafalan dulu yang nak murajaah jadi tak boleh. Kerana hati kita bila hafal Quran ni dia macam satu tasik yang sangat bersih dan elok. Kalau ada fikiran mata kita, telinga kita atau hati kita pick up benda tak elok,
maka dia ni macam sungai yang mengalirkan ke hati tadi tu. Kalau sungai yang mengalir, maksudnya mata kita bersih, hati kita bersih, telinga kita bersih, maka air daripada sungai yang kecil-kecil masuk dalam tasik ni, sungai tu bersih, tasik tu jadi bersih. Dan kalaulah kita hari ni sungai kita mengalirkan ke arah tasik kita tu tak bersih, maka takut tasik hati kita tak bersih, maka mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang bersih. Dari segi fik, maksud dia apa? Kalau kita tak ada wudu atau kita ni berhadas, kita tak boleh sentuh ruhul amani, ruhul ma'ani. Imam Alusi rahimahullah ta'ala menyebut bukan sahaja dari segi luaran, mafhum yang kita boleh faham lebih dalam lagi, maknanya kalam Allah Subhanahu Wa Taala dia tak akan ada kesan yang sangat baik apabila hati kita tu tak dapat menampung lagi, tak bersih hati kita, dia tak boleh nak menampung benda-benda yang bersih dan benda-benda yang suci. Itulah nama dia Al-Quran. Jadi saya nasihatkan pada semua mahasiswa yang ada, kita fokus elok-elok, kita gunalah masa yang sebanyaknya untuk merujaah, terutama untuk geng-geng yang kuliah tahfiz ni kan. Gunalah masa tumpang kita ni tak berkeluarga lagi, tak ada anak lagi, maksudnya kita boleh fokus sebanyak mana masa untuk merujaah tu, kita gunakan dengan sebaiknya, insya-Allah. Nanti bila kita dah berkeluarga, kita dah sibuk dengan urusan-urusan kerjaya dan keluarga dan sebagainya, maka insya-Allah masa-masa yang kita manfaatkan sewaktu belajar ini sangat banyak akan membantu kita untuk kita ni untuk kita hafalan kita lah terutamanya. Jadi kalau ada jemputan-jemputan tarawih semua tu pergi tak apa. Sebab apa? Sebab inilah masa nak ulangkan Quran kita tu. Saya kata kita turun masuk dalam masyarakat. InsyaAllah Quran kita tu akan memberi faedah pada kita, memberi manfaat pada kita. Banyak contoh-contoh lah ni, Dr. Syarin pun ada. Salah seorang daripada bekas pelajar, tengok masuk dalam masyarakat boleh beri faedah balik. Guru-guru kita di guru tasmi' yang lain pun kita boleh tengok juga contoh syarah-syarah lain bagaimana mereka, hubungan mereka dengan masyarakat tu, insya-Allah. Saya rasa beberapa perkongsian berkaitan dengan hadis-hadis yang kita bacakan berkaitan kelebihan menuntut ilmu tadi tu sedikit sebanyak memberi inspirasi lah pada kita, insya-Allah, untuk perbetulkan niat kita, untuk sungguh-sungguh kita ni nak menjadi mahasiswa yang berpegang dengan Al-Quran dan menjadikan Quran itu sebagai qudwah lah, sebagai ikutan kita. Dan insya-Allah saya doakan semua yang bersama-sama kita pada hari ini akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syafaat daripada Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Quran kerana dia akan muncul untuk memberi faedah dan memberi syafaat pada kamu nanti di akhirat. Jadi itu sahaja Fadil Doktor untuk hari ini. Saya serahkan balik kepada Fadil Doktor selaku moderator lah, insya-Allah. Okay, jazakallah khairah kepada yang berbahagia Ustaz Syafiq Yusof Ghani. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan nasihat kepada para penuntut ilmu. Yang mana perkara yang paling penting tadi yang saya tengok iaitu hati kita. Hati kita kena jaga hati dalam menuntut ilmu. Kita sentiasa kena perbetulkan niat kita menuntut ilmu ini untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dalam surah Toha Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, suruh baca doa Rabbi zidni ilma. Maka kita yang banyak kekurangan dan perlu menuntut ilmu lebih lagi daripada Nabi, maka kita pun kena baca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita betulkan niat. Jadi para penonton sekalian, saya rasa setakat itu sahaja bicara kitab siri yang ke-8 ini. InsyaAllah kita akan jumpa, kita dapat berjumpa di siri-siri yang lain. Setakat itu sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.